Saya terima kasihlah kepada siapa-siapa dan yang sudi invite saya. Dah lama yang tak present dekat ramai-ramai orang kan. Okey, so saya share dululah saya punya screen. Okey, nampak. Okey, nampak Okey, Okey, nampak. share. Alright, so ni adalah sesi perkongsian inisiatif DTD bersama UTM. Kalau nak tanya terus pun boleh, nak tunggu sampai sesi Q&A pun boleh, tak ada masalah. Alright. Okay, Al-Kisah pasal DTD ni. Okay, sijil DTD pada mulanya dia nak diberikan kepada kami daripada MOF pada tahun 1991 dan diberikan di bawah unit penyelidikan dan pembangunan UTM. Itu nama lama dia lah, sekarang dah jadi RMC Research Management Center. So pada tahun 2016 saya ditransferkan masuk ke unit unit UPG lah, unit pameran dan jaringan industri maksud dia. Maksud ni DTD ni masih dalam proses paperwork lagi. Dia tak, maksudnya UTM tak gerak lagi DTD masa ni. Dia dah ada atas sijil je. Daripada 91 sampai 2016 atas sijil je. Okay. 2017 saya punya ketua pada masa tu dia buat task force. So dah buat task force, dah siap semua. Dia letakkan 12 orang daripada RMC punya staff sebagai task force. So task force ni dia gabungan daripada tim kewangan, tim pengurusan geran, tim macam saya marketing. So kita gabung-gabung lah. So bukannya dia buat DTD je, dia ada kerja hakiki yang lain dan pada masa yang sama dia buat DTD juga. Buat double tag deduction lah. Okay, so bilangan taklimat pada tahun 2017 31 ya. Bilangan projek yang kami dapat 19 dan amount yang berjaya kami dapat 2017 adalah 2 juta. So seterusnya tahun 2018, waktu ni yang 2017 ni kita orang start dalam bulan 8, third quarter baru start. So tahun kedua 2018 kita gerak 71 kali taklimat, bilangan projek kita dapat 43, bilangan grant kita dapat 6.3. So tahun ketiga 2019 bilangan taklimat kita pergi 127. Waktu ni dah mula bergerak secara aktif lah. Maksudnya kita dah belajar sikit 2017, 2018 kita belajar lagi, 2019 kita improvise. So kita dapat jumlah grant sebanyak 62 grant. Dan amount yang masuk pada waktu tu adalah 6.9 juta. So kat sini kita dah dapat nampak bahawa dia punya apa? Dia punya trend dia dah maintain dekat 6 lah. Cuma tahun 2020, tahun ketabahan, saya masuk unit baru sebab bos saya bertukar naikkan pangkat ke TNCPI dan saya kena lead task force ni dan waktu tahun 2020 ni task force dissolve kan. So tinggal hanya ada saya dengan tim saya seorang lagi. 2 orang je yang bergerak untuk DTD dan most of the time pun kita orang memang buat online je lah. So task force digugurkan unit jaringan industri antarabangsa, bilangan taklimat kita cuma dapat 58 tetapi jumlah grant kita bertambah lah. Daripada 62 kita dapat 88 grant tahun lepas. Time COVID tu pulun juga, cuma online lah. So amount yang kita dapat dalam 4.07 juta. So yang berkenaan tahun terbaru 2021, nanti kejap lagi saya cerita. Okay, so pengalaman pasal DTD ni. Okay, pengalaman pasal DTD ni salah satu pengalaman saya lah. Saya pergi Kulim, salah satu syarikat dekat Kulim. So, saya terpaksa jalan kaki balik sebab tak ada Grab dekat area kilang tu. So, jalan kaki lebih kurang dalam, ni dah separuh lah map ni. So, saya ambil gambar sikit buat kenangan. So, lebih kurang 5 km macam tu lah. Jalan kaki sorang-sorang pakai baju ni lah, baju korporat ni. Dengan laptop, dengan kasut hitam kan. So, saya nak cerita sikit lah pasal DTD ni. DTD ni bagi saya personal, pandangan peribadi, dia ada 4 faktor penting dalam DTD ni. Okay, 4 faktor penting ni saya senaraikan penyelidik, RMC, industri,
dengan UTEM universiti secara keseluruhan lah. Okey, so penyelidik ni paling kritikal sekali bagi saya. Sebab dia adalah key player. Dialah yang menggerakkan geran penyelidikan tu. Okey. So dia penentu keberjayaan suatu projek. Lepas tu dalam DTD ni, mindset seorang penyelidik perlu di-adjust. Bagi saya perlu adjustment sebab kita dapat tahu most of penyelidik dia kejar impact factor, kejar publication. Yelah, benda-benda macam tu kan sebab itulah KPI tahunan kan. So kalau kat dalam DTD ni, double tech deduction ni, mindset tu kena adjust sikit. Kena 50-50. 50% sebagai usahawan, 50% sebagai penyelidik. Okay, so kena ada disiplin dalam menguruskan pembelanjaan. Pembelanjaan yang dimaksudkan adalah pembelanjaan geran lah. So disiplin di situ adalah kena tahu prosedur, kena ikut peraturan. Okay, dan kena sentiasa update kepada kita punya penaja. Okay, kemahiran dia adalah menyelesaikan masalah yang diberikan oleh industri. So kat sini penyelidik, andai kata kita expert, contohlah kita expert dekat sensing kan, remote sensing ke apa. So andai kata perlu cross, maksudnya nak menyelesaikan masalah tu kena ada 2-3 pakar. So cari kawan-kawan dalam universiti di kalangan penyelidik yang boleh settlekan masalah tu dan kita buat sama-sama lah. Okay, tu salah satu cara dia lah. Okay, kedua adalah kalau macam kat sini adalah di UTM KRIM lah KRIM atau Task Force. Kalau kat sini kita panggil RMC di UTM. So apa tugas Task Force ni? Task Force dia kena ada banyak tangan. Banyak tangan yang membantu. Okay. Menyediakan sistem sokongan, pengurusan geran, bahan pemasaran, laman sesawang, email spesifik, pengurusan temu janji, pengurusan documentation, pengintai peluang, ada peluang pergi. Kitalah frontliner, kitalah tu maksudnya saya orang RMC, so saya cakap kitalah kan. Kira orang tengah, pemudah cara, penasihat, pemegang data dan skill-skill yang perlu ada pada task force ni adalah kemahiran komunikasi. Dan kita nego nak cari situasi menang-menang dan kena ada sedikit asas undang-undang cukai. So sedikit asas undang-undang cukai tu which is kita akan guna pakai waktu bila kita bantu penyelidik untuk pergi explain kepada company DTD tu apa. So bila kita dah nak explain tu, kita akan ada berbual dengan diorang lah dan biasanya akan ada accountant diorang seorang kat situ. So kita kena ada basic lah. So kita boleh tanya soal jawab dengan dia. So dia kata berapa banyak cukai boleh potong. Kalau saya masukkan dalam bentuk tangible asset, saya masukkan dalam bentuk bukan cash, dia pergi mana. Kalau saya masukkan dalam bentuk cash, dia pergi mana. Kalau saya ada komputer lama, saya nak donate, dia pergi kat mana. So dia berbeza-beza. Okay. So kena tahulah asas-asas tu. Right. Bahan pemasaran ni semua memang kebanyakannya task force kena standby kan lah. Bahan pemasaran task force standby kan, input dia mungkin ada penyelidik yang perlu masukkan. Dan biasanya in general lah, kita create interest, baru kita pergi in depth nak tahu apa dia punya masalah dia dan kita cuba bantu selesaikan. Okay, industri pula. Industri ni kalau dalam gambar ni dia pegang duit lah Dia pegang duit dan dia suka profit. So industri ni dia sponsor. Output tu adalah dia orang punya matlamat, profit oriented, perkhidmatan perlulah jelas dan diberikan tepat pada waktunya. Dan syarikat-syarikat yang dibenarkan untuk double take deduction paling minimum adalah sediaan berhad. Kalau macam sole proprietor macam apa tu enterprise tak boleh lah. Sebab enterprise dia bergabung individu dan syarikat tu satu entiti. Kalau syarikat untung, individu pun untung. Kalau syarikat bankrupt, individu tu pun sekali bankrupt. So dia lebih kepada personal punya cukai which is tak boleh. Kat sini dia nak paling minimum adalah sediaan berhad untuk DTD. Okey, TSPI penaung. Ni yang paling core dia lah. Kalau tengok gambar ni dia paling besar sekali duduk tengah-tengah. Dia kena jadi pemudah cara bagi task force DTD. Pemudah cara kalau macam pengalaman saya di UTM ni, starting tu kita macam ada sedikit kesukaran lah nak kesana kemari kan. Sebab kena gunakan duit sendiri dulu. Lepas tu nak naik kapal terbang. Saya pun kontrak je kat UTM ni tak adalah gaji besar mana pun. So kalau pakai duit sendiri, kopak lah lama-lama kan. So diorang bila saya ajukan cadangan dan pandangan untuk mudahkan pergerakan task force,
So mereka bagi tabung pendahuluan. So kita senang lah. Maksudnya duit cash tu, petty cash dia besar tau. Petty cash besar, senang nak gerak. Okay. Lepas tu dia ada policy maker untuk task force. So macam andai kata kami dapat certain amount diberikan reward. Okay, ada commission. Okay, macam tu. So dia ada seterusnya dia ada protector lah. Kalau ada ancaman-ancaman macam tak adalah ancaman-ancaman macam anasir tak adalah. Maksudnya macam kalau ada company yang datang dan nak bash kita orang, TSPI dan penaung dia akan turun bantu sama-sama supaya kita boleh settlekan masalah tu. Okay. Dan mereka adalah pelurus kepada aktiviti DTD. Macam contohnya kita nak buat event yang nak panggil company ramai-ramai. So kita akan hantar paperwork kepada TNCPI. TNCPI so far tak ada masalah lah untuk luluskan. Ni sedikit ni lah buah salak dalam kantung, kulitnya keras isinya kelat. Bulat air kerana pembentung buat manusia kerana muafakat. So kat sini saya nak tekankan bahawa DTD ni sebenarnya bukan terletak pada satu-satu tangan je. Bukan pada RMC, bukan pada KRIM, bukan pada bendahari saja, bukan pada penyelidik saja, bukan pada universiti. Dia kena semua orang kena gerak, semua orang kena main peranan. Okay, semua orang kena main peranan baru dia jadi. Okey, ini saya nak ceritakan statistik UTM untuk DTD secara detail sikit lah daripada 2019 hingga 2021. So 2019 jumlah geran kita dapat 80, jumlah taklimat 127, tu jumlah amount approved dia 7 lebih. So 2020 kita dapat 88, 88 geran, jumlah taklimat 58, amount approved dia 4 juta 70 4,79,000. Yang ini maksudnya jumlah yang syarikat masukkan ke dalam akaun UTM. Okay, so pada tahun 2021 sehingga minggu lepas lah kot. Ni minggu lepas. 17 geran dan jumlah taklimat saya sempat sertai cuma 7 je. Dan jumlah amount approved dah 2,182,410. So maksudnya dah ada duit dah di-pledge oleh company dan dah masuk pun adalah sebanyak RM2,182,000. Right? So orang kata macam mana buat DTD ni kan setelah hampir 2016, 2017, 18, 19, 20, 21 dekat 6 tahun lah. Dalam 6 tahun membantu penyelidik dalam membuat DTD ni. Benda yang saya perasan paling penting sebenarnya adalah networking. Networking ni boleh kita simplifykan. Macam contohnya kalau kita nak beli satu produk daripada orang kan. Contoh apa? Kain kayangan apa? Norwex saya petik je lah Norwex Kalau somebody yang tak siapa-siapa jumpa dekat mana kat food court ke apa promo Norwex tu. Kebarangkalian kalau saya nak beli adalah 0.0001%. Andai kata kita punya kawan, kita akan dengar dia cakap, oh ni bagus ni apa semua demo apa semua. So kebarangkalian tu naik kepada 2%. So kat situ cerita dia saya takkan belilah kain tu. So macam tu. So kebarangkalian tu akan meningkat kalau dengan orang yang kita kenal tau. So networking ni bagi saya adalah kawan. Kita cuba cari kawan-kawan kita. Senang cakap, kalau ada siapa-siapa yang pernah join apa multi level kan, multi level ke ada pengalaman multi level ke selling ke apa, akan tahu bahawa benda ni memang benda yang sama je. Kita networking dengan kawan kita. So kalau penyelidik mesti dia ada di kalangan kawan-kawan penyelidik kita yang dah dekat company pun, yang dah kerja pun kan. So kita ada alumni, ex-student kita. Ex-student kita mungkin ada yang dah kerja dekat company mana-mana. So kita boleh cakap kat dia, okay sekarang UTM ada inisiatif untuk pengurangan cukai. So kita explain kat dia sikit. So tujuan kita explain kat dia supaya kita boleh dapat perhatian dia punya supervisor ataupun dia punya decision maker untuk company dia tu dengar penerangan kita yang mungkin 10 minit je. Tak pun 5 minit je. Daripada 5 minit dia boleh jadi 10 minit, dari 10 minit dia boleh jadi sejam, daripada sejam dia boleh jadi geran. Macam itulah. Tu kawan-kawan membawang kita kat grup WhatsApp kan. Sebab saya pun guna kawan-kawan sekolah saya tanya kalau ada kerja kat mana-mana dan untuk advantage diorang lah DTD ni. So macam mana kita list down kan? Tulisan nama, okey kita ambil pensel, ambil kertas, okey.
Kasim dekat company mana, Rahmat dekat company mana, Aisyah dekat company mana. So macam tu lah. Kita list down kan, dan tolong jangan buat keputusan untuk diorang. Maksudnya bila kita dah list down kan, ish tak boleh dia ni dulu pernah rembat selipar aku kat masjid, tak. So gunakan semua orang dan jangan buat keputusan bagi pihak mereka. Diorang nak ke tak nak itu bukan kita punya, kita tak tahu pun. Okay, just list down kan dan contact. Okay. So bila kita nak bercakap dengan orang ni, komunikasi ni, kita kena dengar 80%, lepas tu kita kena tanya 20% dan bagi opinion yang jujur lah. Opinion yang jujur, dan kalau kita tak boleh nak selesaikan masalah dia, kita cakap tak boleh. Kalau boleh, kita cakap boleh. So itu tu lebih senang lah. Kalau contohnya lah kita nak cerita pasal fakulti sains sosial, nak cerita pasal sistem HR. So sistem HR tu cerita. Sekali company cakap, saya sebenarnya HR ada, lepas tu saya pun nak integratekan saya punya sistem HR ni dengan cloud punya teknologi untuk buat sistem penilaian kenaikan pangkat ujung tahun secara cloud dan teknologi. So kat situ sebagai seorang HR, alamak so sekarang ni aku kena communicate dengan team fakulti komputer dengan software engineer pula untuk settlekan problem ni. So dekat situ kita kena cepat tau. Bila dia bagi je masalah tu, kita terus cakap dekat UTM kita ada fakulti yang memang specialize dekat software engineering. So kalau cik ada apa requirement yang in details nak bagi tahu kami, so tulis boleh bagi tahu kami dalam bentuk problem statement, dan kami akan bincang dengan tim software engineer untuk selesaikan masalah ni, dan terus bagi timeline. Terus bagi timeline. Jangan cakap nanti bila kami dah dapat, dah jumpa, dah meeting, kami akan bantu. Tak, bagi timeline. Contohnya bila dah cakap dengan company tu, cik saya akan insyaAllah dalam lagi 2 minggu ataupun lagi cantik terus bagi tarikh. Macam 2 minggu dah sekarang, minggu pertama April saya akan respon. Macam tu. So orang-orang yang nak bagi kita duit ni, potential kita punya customer, dia suka kepastian tau. Manusia sukakan kepastian. Dia tak suka benda-benda di atas awang. Dia suka kepastian yang kita bagi dia. Jangan bagi kepastian tu. Lepas tu kita bagi dia macam sedikit amount, masa tu lah. So andai kata contohnya kita janji Khamis. So Selasa tu pun tak meeting-meeting lagi. So Rabu tu tak jadi meeting, busy. So kita contact diorang, cakap, cik kami minta maaf, tangguh akan dapat keputusan pada next week hari Rabu, before Rabu. So macam tu lah. So nego dengan cara yang firm kalau dengan company-company ni. Alright. Faedah DTD. Faedah kepada penyelidik. First, grant industri. 2, dapat IP intellectual property. Barangkali untuk dapat IP tu tinggi. So you dapat pengalaman. Dan keempat, you solve real world problem. Macam-macam problem solve. So bila contohnya saya pergi, salah satu sebab saya suka buat DTD ni adalah ada banyak-banyak benda baru lah yang saya tak pernah terfikir pun wujud dalam dunia ni, dan saya boleh tahu, boleh dapat sedikit ilmu, tak banyak tapi dapat sikit lah kan. Penggunaan drone dalam warehouse, drone untuk check crack dekat jambatan pun ada. Macam mana green technology, macam mana company besar-besar punya permainan, lagi besar company lagi jahat mainan dia. Macam-macam pengalaman adalah. Lepas tu faedah DTD kepada penyelidik adalah honorium yang penilaian tahunan. So honorium kat sini which is bila dengan grant grant industri ni, dia tak sama macam FRGS lah, GUP, tak ada dapat income tau. Tapi bila honorium, bila dalam grant DTD ni, boleh dapat income lebih. Saya bukan nak cakap apalah, saya tak dapat income lah, saya tolong kan. Yang dapat income ni memang dahsyat-dahsyat lah, sebab ada a few orang yang saya bantu. Saya jangan-jangan nampak dekat area-area tempat saya lah kan. Tengah loading TV besar meja dekat dalam dia punya Alphard baru So nampak kat situ. Bila you punya mindset usahawan tu, bila
dapat apa yang tak sangka boleh dapat tau. Dengan cara yang legal. Dengan cara yang legal. So kat sini saya tekankan sekali lagi, apa yang pihak-pihak penyidik sebenarnya you punya value adalah sangat besar. Value tu sama kita je tak sedar. Tak sedar value kita, betul lah aku boleh buat duit ni kan. Betul lah aku boleh buat duit dengan apa yang aku ada ni. Buat. Lepas tu minta pandangan daripada tim legal UTM. Sebab bila duit bukan daripada kerajaan, kita boleh letak kita punya nilai kita kat mana tau. Upah kita selesaikan masalah orang tu. Dan kita boleh nilai kat mana kita ada. Sebab bila kita selesaikan masalah dia, kita selain daripada company tu dapat selesaikan masalah dia, selesaikan masalah company bermaksud bagi dia orang boleh dapat lagi banyak profit. Dah lah dia orang dapat banyak profit. Lepas tu dia orang dapat tax deduction lagi. So penyelidik pun kenalah dapat juga. Dan penyelidik bukan penyelidik seorang je yang dapat. So macam di UTM, kami ambil contoh contoh geran tu 100,000 lah. Contoh geran tu 100,000. 5% daripada 100,000 akan dicas sebagai cas perkhidmatan. Okey, kami cas 5% daripada 100,000 adalah cas perkhidmatan kepada UTM. Dan 5% tu kita bagi-bagilah. RMC dapat sikit, KRIM dapat sikit, KNCPI dapat sikit, fakulti dapat sikit, bendahari dapat sikit. Dan itu 5% tak termasuk upah kepada penyelidik. Penyelidik punya upah kami di UTM kami tak usik. Jadi kami tak usik upah penyelidik. Itu antara penyelidik dan industri dalam proses dia punya nego rate lah. Nego rate masing-masing. Okay. So kat situ, kalau contohlah baru dapat geran yang pertama kan. Geran yang pertama dapat dengan company ni. Okay. Agak-agak kira macam kalau nak bagi upah pun berkadaran dah dengan experience kita. Macam tu. Okay. Okey, cara pengiraan DTD. Cara pengiraan DTD ni okey, so saya bagi contoh lah. Satu company ni, Syndicate JB, nampak ada Instagram situ. Ini company wife saya, dia jual kek. Kalau datang Johor, kalau rasa-rasa nak makan kek sedap boleh Roger lah. Nanti saya sendiri yang deliver. Okey, contoh, dia company ni dia sponsor satu kontrak research di UTM sebanyak 100,000. Pembahagian geran dibuat pada tahun 2019, 50,000. Dan another 50,000 dibuat pada tahun 2020. So, contohnya, pada tahun 2019, Syndicate JB declare dia ada 200,000 dalam pendapatan. Ini income, gross income lah. Dan dia ada modal pusingan sebanyak 30k. Maksudnya dia modal 30,000, dia punya income dia, yang income kasar dia 200,000. So, untuk year assessment 2009 hingga 2020, kalau paid up capital RM 2.5 million, first 500,000 kena cukai 19. So selepas 500,000 punya sale kena cukai 24%. So obvious lah kat sini company ni company kecil je, income dia 200,000 je. So kadar cukai yang company ni perlu bayar adalah 19%. Okey, jangan risau, saya tablekan dia. Okey, so ni table dia. Okay, kita kira tanpa double tax deduction. Income company tu 200,000. Expenditure dia adalah 30,000. So taxable income dia adalah 170,000. Taxable income kat sini lah. Sekejap. Okay, taxable income dia dekat sini. So berapa perlu dia bayar? 19% darab dengan 170,000 ni. Okay. Dia perlu bayar 32,000. Ni cukai dibayar tanpa pengurangan cukai. Right? Andai kata dia ada buat research. Kat sini dia ada buat research. So, income dia sama, 200,000. Dia punya expenditure dia pula dekat sini untuk tolak, untuk dapatkan taxable income. First, modal dia memang 30,000 memang fix lah. Lepas tu yang ni dia buat research ni. Research research. Dia buat kat sini research 50,000 kan tadi saya cerita 2019 tahun pertama 50,000. So berapa dia dapat 50,000 darab 2 kat sini.
So 200,000 income tolak dengan 130,000 ni kat sini, dia punya taxable income dia jadi kecil. So 19% darab dengan 70,000, jadi dia perlu bayar banyak ni je. Kat situ dah ada pengurangan cukai lah. Pengurangan cukai dia lebih kurang dalam 32,300 tolak dengan 13,300. So company dah jimat 19,000 tau. Dah lah jimat 19,000. Problem selesai. Lepas tu dapat tolak cukai lagi, dapat jimat lagi 19,000. Penyidik dapat apa? Penyidik mesti lah dapat daripada 50,000 ni paling common pun 5,000 ke, 6,000 ke, 10,000 ke. Bergantung lah. Bergantung kepada deal dengan industri. Right? Deal dengan industri. Bergantung. So jangan risau. Right? Okay. So saya buka soalan tu. Kalau ada apa-apa nak tanya, sebab saya suka bagi dalam general je dulu. Okey, Okay, silakan. kita buka soalan kepada penyidik UTM untuk ajukan soalan kepada Cik Farizal. Silakan. Okey, Cik Farizal. Cik Farizal. Okey, ada dua soalan dalam chat daripada Dr. Chu Yun Hui. Okey, soalan yang pertama, apa pro and con kita buat R&D projek DTD berbanding dengan matching grant? Mana lebih senang atau baik untuk pihak universiti dan untuk industri? Untuk soalan yang kedua, macam mana penyelidikan dapat protect sendiri untuk network yang ada konflik of interest? Contoh example company wife tu. Okay. Dua soalan pertama. Okay, so soalan pertama, soalan kedua ada konflik. Konflik dia apa tadi? Contoh example company wife yang Cik Farizal tunjukkan tadi lah, tu syndicate tadi tu. Okay. So kalau company wide, itu konflik interest. Itu kalau saya penyelidik lah. Okay. Yeah. Alright, jap saya try baca chat. Saya tu pro cons kita buat projek dengan di matching grant. Okay, soalan satu lah. Apa pro dan kontra kita buat R&D projek DTD berbanding dengan matching grant? Matching grant universiti kena keluar duit, betul? Matching grant universiti mesti keluar duit. Company keluar 100,000, universiti keluar 100,000. So rasanya kalau kat situ dia dah jadi break even lah. Apa yang universiti dapat, apa yang penyelidik dapat, mungkin separuh daripada IP dan lagi separuh dia company pegang IP. So kalau boleh jual ada advantage. Kalau tak boleh jual, itu lain punya cerita lah. Dan kat UTM pun masih jalan lagi. Matching grant versus matching grant jalan, DTD pun jalan. So bagi saya pro-nya DTD ni adalah kepada UTM, kepada universiti lah. Universiti tak keluar duit. Memang company yang keluar duit. Lepas tu waktu kita nego tu, contoh dia kata, okay saya nak IP, kalau macam dia keluar duit dia nak IP 100%. You boleh cakap dekat dia, cik, walaupun keluar duit tanpa kami, masalah ni takkan berlaku, takkan selesai. Kalau kami tak boleh nak settlekan ni takkan selesai. So ada yang latest punya projek, saya join dengan dia punya meeting tau. Saya join meeting, dia suruh develop software. Company ni suruh develop software, so kita orang develop lah software tu. So nego, dia siap bagi setiap satu software yang berjaya dijual, company tu akan bagi 10% kepada UTM. Dia bagi 10% profit tu daripada gross sale. Contoh ada company beli 300,000, 30,000 UTM dapat. Yang buat marketing dia orang tau, bukan UTM. UTM develop software je. So apa yang saya dapat lihat waktu sekarang ni yang tengah naik adalah software lah.
Dia punya pattern dia, trend dia adalah naik adalah software. Okay. Mana lebih baik senang untuk pihak universiti dan untuk industri? DTD lah, DTD. Matching grant ni saya sebenarnya tak berapa nak apa, nak organize ataupun nak tadbir urus matching grant ni. Tapi UTM matching grant sebenarnya dah tak ada tau. Dah hampir ke tahap tak ada. Hanya kes-kes tertentu je. Contohnya macam international je. Contoh kita dapat grant international daripada universiti luar, daripada industri luar, kemungkinan. Tapi kalau lokal memang dah hampir tak ada lah grant matching dengan lokal. Okay, macam mana penyidik dapat projek sendiri untuk network yang ada conflict of interest? Okay, so kalau ada conflict of interest penyelidik, so jangan buat lah. Tu je lah. Okay, jangan buat dengan company yang ada conflict of interest. Sebab SPRM ni kita kadang-kadang kita nampak macam okey je kan, tahu-tahu ujung-ujung dah settle kena. So hati-hati lah kat situ. Ada lagi soalan? Boleh tanya? Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Cik Karin, boleh ke? Saya nak Kedah nak tanya Cik Farizal. Boleh. Sila Prof. Okey, saya Dr. Saiful Rizal. Cuma nak tanya ada dua benda lah. Pertamanya, berbalik kepada yang kita bincang tadi ni. Kalau kita menggunakan matching grant tu memang confirm kita perlu menggunakan MOA. Tapi kalau kita pakai double tax ni, adakah MOA itu diwajibkan? Ataupun ada mekanisme lain yang mengikat kat situ? Itu soalan pertama lah. Dan soalan kedua saya, lanjutan daripada tadi, you bagi contoh tentang simple kunci kira-kira tentu, dari segi jualan dan juga gross. Dan ditunjuk 2019-2020. Kan? Jadinya katakanlah untuk next year, tahun depan, my assumption tadi you kata 50,000 you kali dengan 2 dah double kan. Jadinya itu untuk tahun semester 2019 kan. Jadi untuk tahun depan 2020 tu projek tu 50,000 setahun dan 50,000 lagi tahun yang akan datang. Jadinya untuk tahun yang akan datang tu dia akan carry forward 50,000 juga kali dengan 2 lah. Dan tolak dengan assumption dengan jualan dan juga pembelajaran baru untuk tahun semasa tu 2020. Yang tu yang saya nak fahamkan lah. Maksudnya dia akan dapat benefit 2 tahun kat situ. Okay, terima kasih. Okey, sama. Okey, doktor. Okey, doktor, macam ni. Kalau soalan yang tadi tu saya suka jawab yang nombor 2 dulu sekejap. Okey, so nombor 2 berkenaan dengan berapa dia dapat dan berapa dia dapat tolak. Okey, dia senang cerita. Berapa you masukkan kalau di UTM, cara dia kami buat. Masukkan tahun ni 10,000, kita terus generate receipt untuk 10,000, kita siapkan dokumen DTD dia orang dan kita terus bagi. So masuk je duit, kita orang buat receipt, bagi. So step-step dia tu based on berapa banyak you masukkan cash. Dia dapat satu receipt boleh claim sekali je. Macam tu lah. Itu senangnya lah. Itu cara paling senang nak faham. So kalau macam DTD ni nak binding, kalau di UTM kita orang sebenarnya tak wajib MOA. Kalau kat UTM tak wajib MOA. Dia simple. Kat UTM kita dah simplify things lah. Sebab itu saya cakap tadi masa awal-awal slide saya tadi, penaung Penaung tu which means UTM lah. So UTM dah permudahkan konsep pendaftaran grant DTD ni dengan cara tak perlu ada MOA. Sebab kita tak boleh nak ubah MOA punya format, kena naik LPU, kena naik JPU kan. So grant untuk DTD ni dia hanya ada boleh dilaksanakan di UTM dengan ada letter of award. Letter of award ni salah satu template yang mana kita bagi kepada company. Company reply kat kita orang, letterhead dia orang, details macam ala-ala proposal yang dikompres, tajuk, ketua projek, jumlah amount grant yang nak bagi, durasi dan pecahan perbelanjaan, buat dalam satu surat rasmi, bagi tajuk letter of award, hantar kepada penyidik ETM. Penyidik ETM pergi daftar grant tu dalam sistem, dah settle pendaftaran grant. Dan kebiasaannya kami ada company yang suka kita orang buatkan invoice. So kita orang buatkan invoice based on berapa you nak bayar untuk grant ni. Mungkin ada yang berfasa, ada yang suka bagi selepuk. So depend lah kat situ. Kalau yang berfasa dia tengoklah milestone dah achieve ke tak.
Dan kami tak kisah pun. Kalau dia nak berpasal lagi bagus. Dia secure on both party je kan. So macam tu lah. Kami di UTM kita punya adat dia begitu. So nak cerita pasal memudahkan, cakap memang macam senang lah memudahkan cara kan. Padahal kami bergaduh juga sebenarnya sesama kami. Nak dapatkan tahap memudah cara tu bertahun juga sebenarnya. Okay. Daripada 2016, 17, 2018 tak baru settle boleh guna letter of award ni. Kalau tidak bergaduh juga dengan legal. Maksudnya kita improvise sama-sama lah. Gaduh adik-beradik memang confirm ada. Janji dia punya output dia tu positif dan boleh beri impact yang bagus lah kepada universiti. Macam tu. Okey, Soalan. saya nak tambah sikit yang soalan daripada Dr. Syaiful Rizal tadi yang berkaitan dengan MOE kan. Mungkin saya boleh bagi input bagi pihak UTM. So kita macam seperti kita tahu peraturan-peraturan perolehan dan kewangan setiap universiti adalah berlainan, Dr. PM Dr. Saiful. So di kita peringkat di UTM lagi kita masih guna pakai MOA untuk penyelidikan kontrak dengan industri ni. Ini input daripada saya lah sebab tu saya maklumkan MOA masih guna pakai. Mungkin berbeza dengan UTM, UPM, RU yang dah lama and then dah berpengalaman. Tapi untuk makluman, kita di UTM masih menggunakan pakai MOA sebagai perjanjian rasmi antara universiti dan syarikat untuk menjalankan kolaborasi lah. Okay, so Cik Farizal, kita ada lagi satu soalan daripada PM Dr. Cox Wee Leong. Dia bertanyakan, boleh saya tanya sama ada DTD ini apply untuk semua jenis company termasuk SME dan MNC? Okay. Farizal boleh terangkanlah. Okay, DTD ni dia apply kalau SME kan. Dia minimum kena sendirian berhad. Minimum company tu kena sendirian berhad. Sebab company sendirian berhad ni dia punya tangga cukai dia tak macam individu. Cukai dia sendirian berhad lah. So sendirian berhad ke atas boleh layak dapat DTD. Kalau enterprise, walaupun dia declare diri dia SME tapi dia enterprise tu tak boleh lah. Sebab enterprise ni dia macam individu kan. So macam kita bila dia dapat double tax tu dia dapat menolakkan cukai pendapatan dia secara peribadi. So tak boleh lah gitu. Sebab kita guna section 34B. Section 34B. Macam itulah. Section 34B. Saya boleh je kalau sebab sekarang baru pukul 11 kan. Kalau nak saya bagi satu contoh lah. Contoh saya pergi company dan saya terangkan kat diorang macam mana. So kira macam saya anggap UTM ni salah satu syarikat gergasi kan. So semua orang kalau okey saya boleh je nak buat. Okey ke buat macam tu? Boleh. Bagi pihak saya okey. Boleh. Okey, so sekarang ni semua orang pakai topi CEO, CFO. Anggaplah korang ada duit bilion-bilion ada Bitcoin 2000 keping seorang. So anggapkan masing-masing seorang yang ada banyak modal dan saya akan cuba ajak semua orang-orang kaya di sini nak buat nak masuk DTD dengan UTM. Sekejap saya buka slide DTD yang rasmi. So kita orang pergi buat presentation. Baik. Sekejap je present ni biasanya. Sekejap Okay. Okay, nampak semua? Alright, so ini biasanya, inilah slide yang kami dan tim saya biasa pergi buat presentation pasal double tax deduction. Okay, okay kita mulakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tax deduction initiative for research and how it can benefit us.
Okay, apa itu what is tax deduction? A legal way to reduce tax paid by providing research grant to UTM expert. So there are two types of tax deduction. Satu single, satu double. So single ni macam mana? Single ni adalah research base bawah akta cukai pendapatan 1967 subsection 34/7. Manakala double pula macam mana? Double adalah di bawah akta cukai pendapatan 1967 subsection 34/A ataupun B. So ni surat. Ini adalah surat kuasa daripada MOF yang diberikan kepada kami di UTM, di RMC khususnya pada tahun 1991. Okay. So, saya nak ceritakanlah apa perbezaan antara 34A dan 34B. Yang mana kita tahu, seperti yang saya ceritakan tadi, kalau 34A, approval duration dengan amount bergantung kepada Ministry of Finance. Maksudnya dekat sini, kalau tuan-tuan pergi kepada badan-badan penyelidikan yang bukan daripada UTM, yang tiada sijil di TD, approval duration dan amount penyelidikan tersebut perlulah disubmit kepada MOF untuk kelulusan dan mereka ada kuasa untuk meminda ketiga-tiga faktor tu. Manakala kalau buat dengan UTM, kami dah ada sijil dan sijil ni approval duration dan amount bergantung antara penyelidik UTM dan pihak company, pihak tuan lah. So boleh pilih, boleh nego di situ dan kita boleh tak perlu hantar ke MOF. Okey, yang ni yang calculation tadi yang dah tahu cerita dia. Okey, so ni yang saya cakap negative cash flow tu bila dah dapat DTD ada untung RM19,000. Okey, apakah prosedur DTD? Prosedur DTD sebenarnya mudah je. 1, company award grant, 2, projek aktif, 3, pihak kami di RMC akan dapatkan makluman berkenaan company punya accounting. So, apakah tujuan kami dapatkan makluman ni kat nombor 3 ni? Tujuan kami dapatkan makluman supaya kami boleh bantu pihak industri untuk dapatkan berapakah amount optimum pengurangan cukai pada tahun tersebut, pada tahun duit grant nak dimasukkan. So contohnya diorang dah declare cukai dekat borang CP 204 dan bila dah declare cukai tak boleh lebih ataupun tak boleh lebih 25% dan tak boleh kurang daripada 25%. Kat situ kita akan advise pihak industri supaya play around that limit lah. So andai kata tahun ni limit sampai sini je, lebih nanti LHDN tak terima, rugi. So masukkan dana tu pada tahun akan datang. Okay. Dan nombor 4, pihak kami akan hantar dokumen tersebut kepada industri. Nombor 5, company verify, pihak industri verify dokumen tu. Okey ke tak okey dan attach kepada form C dan terus submit kepada HDN. Dan kita boleh tengok di sini 1, 2, prosedur 1, 2, 3 dan 4 sahaja berada di TM. 5, 6, 7 akan diuruskan oleh company sendiri. Alright. Apakah yang pihak kami bantu? 1, kita consult kepada researcher macam mana nak dapat projek. Kedua, kita consult kepada industri macam mana nak dapatkan optimum amount of tax deduction. Jika kita buat sharing session, join by UTM dengan industri dan UTM researcher. 4, kita consult kepada researcher berkenaan dengan apakah prosedur-prosedur di UTM untuk melicinkan lagi proses perjalanan grant. Nombor 5, di RMC, kami akan sediakan semua dokumen DTD supaya kami bantu isi lah dokumen DTD untuk submit kepada HDN. Dan nombor 6 adalah 5% charges, service charge kepada keseluruhan jumlah grant yang diberikan kepada kami. Namun begitu 5% tu juga layak mendapat double tax deduction. Alright. Itu je. Itu je biasanya. Biasanya bila dah present yang ni kan. Okay. Kalau saya seorang lah, biasanya present kat sini dia akan cerita pasal okay, apa yang UTM ada, apa macam-macam apa yang UTM ada untuk selesaikan masalah kita orang. Okay.
So kalau saya dengan penyelidik, bila dah sampai sini, biasanya penyelidik akan take over dan cerita pula lah apa dia punya plan untuk selesaikan masalah syarikat tu. So itu berbalik kepada apa yang saya cakap tadi. Sekejap balik apa yang saya cakap tadi. Dia sebenarnya kalau kita dah ada network tu, benda tu akan jadi lagi mudah. Maksudnya kita dah ada kawan-kawan, kita dah at least bagi tahu kita sedikit makluman berkenaan apa problem yang dia nak kita selesaikan, dan kita boleh pursue dia punya top management dengan benda yang sesuai dengan problem dia orang lah. Macam tu. Contohnya dia kata dia ada masalah nak settlekan haba ke, ada overheat dekat ni ke, nak jimat bahan ke, benda asyik terbakar tanpa sebab ke. So kita datang dengan solutions. Datang bukan kosong, kita datang dengan sedikit hint lah kepada solution yang kita bakal bagi kat diorang. Macam tu. Dan kita boleh offer benda lain juga untuk DTD. Contohnya macam dia cakap kalau you ada kat company you ada student, ada potential punya employee yang minat nak sambung belajar kan. So kita cakap okay, dalam research ni boleh hasilkan satu master student ataupun satu PhD student. So you hantar you punya seorang candidate daripada syarikat, attach buat research ni untuk solvekan problem you, dan you run dia belajar tu untuk selesaikan research tu, dan dia jadi budak dan dia dapat master student ataupun PhD student, boleh dapat tax deduction. Rasanya lagi seronok dia nak collab dengan kita. Lagi seronok, bukan setakat dia dapat selesaikan masalah, dia boleh upgrade dia punya HR, dia boleh upgrade dia punya human resource. Ada seorang master student, ada seorang PhD student lagi, dia seronok. Macam itulah. DTD ni jangan anggap dia sebagai salah satu tools yang untuk dapatkan geran je. Dia sebenarnya macam-macam boleh buat. Okey, Cik Faizal, ada satu soalan dalam chat ni. Saya tak pasti lah sebab ada yang dia hantar privately kat saya. Sebab tu dia chat tu send to everyone kalau nak highlight kan. Soalan ni, adakah projek untuk SNT sahaja atau projek untuk sains sosial pun boleh dapat DTD daripada PM Hariri? Okey, so sekarang ni kita kena tengok balik dekat sijil tu tau. Sijil yang MOF bagi kepada UTM. Apa yang dibagi kat situ? Apa yang dinyatakan dalam sijil tu, dalam sijil DTD tu. Dia ada, tak silap saya, dia punya apa? Dia punya peraturan-peraturan dia kat situ. Kalau contohlah sains sosial, andai kata sains sosial tertekan dengan keadaan ni, dan memang normal pun untuk sains sosial pressure dekat dalam DTD ni, sebab tak silap saya tahun lepas ke apa, diorang ada bagi pindaan bahawa yang hanya boleh buat adalah sains dan teknologi je. So sebenarnya sains sosial jangan risau. Sains sosial jangan risau. So andai kata apa pun kajian, kalau sekarang ni lah saya tengok kan, paling kurang pun analisis data tu mesti mau guna Excel kan. Paling kurang. Tak pun guna apa, SPSS saya tak tahu, itu zaman degree dulu guna benda-benda tu, tools tu. So every tools yang you guna untuk analisis data itu sebenarnya adalah sains juga kan. So kita boleh masukkan method, walaupun contohnya kita nak kira, kita buat survey pasal survey di kalangan pelajar-pelajar sekolah yang suka ponting kan. Contoh kajian untuk sains sosial lah, ponting kat sekolah kan. So kita masukkan cara-cara survey tu, kita gunalah Google Form. Google Form kan teknologi. Kat situ. Survey tu melalui Google Form. Kan dah jadi teknologi dah. So sebenarnya jangan risau. Walaupun dia kata sains sosial tak boleh claim. So bila kita masukkan elemen teknologi kat dalam kita punya kajian, hatta Google Form pun, dan dia boleh jadi something yang ada kaitan dengan teknologi. So bolehlah claim DTD. So kat sini
benda yang kritikal adalah penyelidik punya kreativiti dalam membuat proposal. So jadikan proposal tu ada unsur-unsur teknologi. You try je slate apa-apa unsur teknologi yang terfikir. Untuk dapatkan kajian, untuk dapatkan analisis data ke, buatlah graf ke, bell graph ke apa ke buat. So dia nampak waktu present tu dia jadi macam ada teknologi kat situ. So boleh guna, tak ada masalah pun. Okay, Dr. Hariri ada apa-apa lagi nak tanya? Boleh je tanya je terus. Okey, boleh. Assalamualaikum, Dr. Farizal. Salam. Hadiri, terima kasih atas penerangan. Untuk double tax deduction tadi, boleh tunjuk balik tak cara penyiraan tu? Dia punya Pengiraan dia. Pengiraan. Boleh. Terima kasih. Yang ni. Okey, Nampak kalau tak? 200,000, nampak. Kalau 200,000, so company akan dapat tax deduction 200,000 juga. Oh tak, kalau kita tengok yang kat sebelah kanan ya, with double tax deduction, income dia yang ni saya cantik sikit. Okay, income dia 200,000. Okay, ini dia punya modal tau. 30,000 ni modal. Modal lah. Modal dia berniaga lah kan. Niaga mesti pakai modal. Okay, yang ni pula 50,000 ni adalah research. Research ni bila dia jadi research dengan UTM, dia darab 2. Itulah jadi 100,000 tu. So bila 200,000 tolak 30,000 tolak lagi 100,000, dia punya taxable income dia tinggal 70. Taxable income ni yang kita charge dengan cukai. Lepas tu dapatlah 13,000. Gitu. Alright. Faham. Alright. Mantap. Okay, thank you. Welcome. Cik Farizal, sorry ganggu sekali lagi. Saya pun kebetulan terpaksa masuk 2 meeting ni. Tengah dengar awak masih kat meeting industri juga. Dia pun sama lah nak buat double tax ni. Tengah meeting dengan industri. Cuma ni saya nak tanya, kalau di macam PPRN, kita biasanya letak lebih kurang 25% untuk professional fee. Jadi atas pengalaman UTM, biasanya berapa yang kita nak, macam you sebut tadi saya dengar, tapi yang tu lebih kata negotiation kan. Tapi in principle lah kita kata agak-agak lah biasa, saya guna perkataannya dalam norma biasa, berapa persen yang biasanya pendidik letak lah. Kalau kita nak nego dengan industri ni, what would be the good rate for us to start lah. Itu pandangan Cik Farizal lah macam mana tu. Pasal saya dah tengok PPRN tu lah sebagai benchmarking saya 25%. Okay, terima kasih. Okay, sama-sama betul. Okay, so macam gini. Kalau saya lah saya akan letak di antara 10 sehingga 25%. Dia based on nature of apa yang kita nak buat tu. Complicated ke tak. So nilai antara 10 hingga 25% tu bergantung kepada researcher tu sendiri. You rasa susah nak buat ni? Buatlah rate kepada diri sendiri antara dia punya scale dia letak antara 1 hingga 10 kan. Susahnya nak buat research ni. Banyak tak apa. Kalau benda tu contohnya dah ada kepakaran kita pun, mungkin kalau dia tak nak dengan kita, memang dia susah nak cari orang lain. Maksudnya kita expert lah bab tu kan. So kita boleh letaklah kita punya rate tu tinggi sikit. Macam tu. Sebab contohlah saya ada grant nilai dia 600k. Gerak industri DTD dapat 600k. Dan saya tengok dekat dia punya upah sahaja kepada penyelidik, kepada RO, kepada tim dia 100 and berapa k. Dan company tu setuju. Dan company tak ada masalah pun. Sebab dia dah tahu bahawa masalah ni boleh diselesaikan oleh penyelidik tu dan tim dia. Dia dah ada something dekat, dia ada experience before that. So andai kata doktor yakin dengan apa doktor boleh defend tau. Minta berapa, kenapa you minta you boleh defend? Kenapa you minta banyak ni? Cakap kita dah ada experience ni, sukses, dah cerita kat diorang, bagi diorang faham, educate diorang. Kenapa. Mungkin boleh letakkan faktor risiko. Risiko kita orang nak settlekan problem ni ada risiko dia. So cerita kat situ pula risiko pula.
Bahaya ke main dengan chemical ni ke, ni guna lab ni, kena pakai ni PPE ke apa ke, macam tu. So sebenarnya dia fleksibel. So bagi saya akan letakkan starting dekat 10 lah, 10%. Ada orang cakap, 10% banyak ke? Tak ada banyak 10%, sikit je sebenarnya. Banding dengan masa yang diperlukan untuk buat research tu. Dan bagilah sekali dekat kalau pakai student kan, pakai anak buah tu, bagi-bagilah anak buah tu sikit. Gitu. Itu saja. Ada lagi soalan? Okey, boleh kan? Kalau ada siapa-siapa yang ingin mendapatkan info atau penerangan, silakan. Atau boleh type di ruangan chat, kadang saya akan ajukan soalan kepada Cik Farizal. Okay, Cik Farizal, boleh tak buka slide tadi pengiraan tadi tu? Saya nak cuba explain. Pengiraan. Okey. Okey, untuk makluman semua penyelidik, actually pendapatan yang dikenakan cukai adalah keuntungan bersih sesuatu syarikat tu. Itu yang Cik Farizal ada maklumkan. Bila income yang 200,000 tu, ini adalah pendapatan kasar, belum termasuk modal, upah apa semua. So bila ditolak-tolak, bayaran yang akan dikenakan cukai adalah keuntungan bersih. Betul kan Cik Faizal? Keuntungan belum bercukai. Taxable income ni. Taxable income. Belum kena cukai ya. Yang taxable income ni yang akan dikenakan cukai apabila dah tolak semua modal, upah apa yang company declarekan lah dekat kat situ. Ya. Ada akan ada company juga. Saya ingatkan dia tolak dekat net kan. Net contohnya kan, income dia kat sini taxable income, tolak kena bayar cukai berapa dekat 70,000 ni, tolak double tax tu dekat bawah sekali kat bersih. Cakap tak boleh, minta maaf. Yang boleh tolak dekat bersih cuma zakat aja. Zakat aja boleh tolak kat bersih. Kalau DTD memang double tax deduction, dia memang akan tolak dekat taxable income. Dia akan kecilkan amount dekat taxable income ni. Bukan tolak cukai dekat paling ujung kat berapa banyak cukai kita kena bayar, tak. Bukan kat situ. Macam itulah dia. Dan ada juga company yang pernah jumpa saya, tak silap saya, dekat Bangi 2 tahun lepas. Company nama dia Mindmatics. Dia buat pertahanan, dia jual sistem pertahanan kan. Dia cakap kat saya, kenapa perlu baik tak payah bagi research kan dekat UTM, kalau setakat tolak dekat taxable income je tak gerak banyak pun. Tu saya cakap kat dia, cik, kalau nature of research ni, kita bukannya selesaikan masalah company je tau. So saya kat sini, saya selitkan sedikit unsur patriotism dekat dia. Sebab dia cakap, alah setakat untung apa-apa sen je kan. Okey, seronok. Saya suka jumpa orang macam ni tau. Sikit je dapat. Dia cakap dia, cik, bila buat research ni, dia bukannya selesaikan masalah cik je tau. Kita akan selesaikan masalah sebenar dan kita develop manpower yang boleh selesaikan masalah lebih besar daripada masalah cik yang akan datang ni. Pada masa akan datang. So, sekadar cik bukannya menyumbang duit untuk selesaikan masalah cik. Cik bagi develop manpower. Student yang dah akan bertambah ilmunya untuk masa depan negara lah, macam tu. Saya cakap kat dia. Baru dia terfikir. So bila kita nak berhadapan dengan orang macam ni kadang-kadang kita kena cakap untuk constructive argument tau dengan diorang. So kita bagi dia buka mata sikit bahawa bila you deal dengan universiti, you bukan deal untuk untung semata. Ada banyak lagi yang benda yang boleh dapat. Sebab itu saya sebenarnya ada juga ada suara-suara yang mengatakan bahawa janganlah kongsi dengan universiti lain apa yang DTD dah buat apa semua, tak rasa macam rugi ke kongsi ilmu kan. Tapi saya punya pendapat bahawa kalau
UTM takkan boleh ambil semua market kat dalam Malaysia ni tau. Tak mampu nak ambil semua market dalam Malaysia ni. Dan UTM bukannya expert semua benda, tak. Dan saya sangat gembira lah bila universiti lain macam UTM, UPSI cuba nak join, terlibat dalam DTD. Sijil dah dapat kan. So go lah, buatlah DTD ni. Macam tu. Sebab kita boleh bagi nampak dekat pihak industri yang bahawa kita punya local talent pun boleh selesaikan masalah diorang. Tak payahlah sik-sik nak pergi China kan. Sik-sik nak cari barang kat China, sik-sik nak import orang luar. Macam yang baru-baru ni, satu company besar kat Johor lah, Runhill SAJ. Nak buat dia punya HR system. Dia hire software engineer daripada India tau. Buatkan dia orang punya software. Lala dia orang pening kepala, orang dekat software engineer tu pun tak boleh nak ikut requirement Runhill. Lepas tu Runhill pula nak kena ikut dia. Lala dia cari orang talent dekat-dekat, dia cari orang UTM je last. Lepas tu dia terkejut, oh orang UTM boleh buat. Oh sebenarnya UTM ada macam ni ya software. So sebenarnya kita kena tujuan kita buat DTD ni bukan sebab duit je tau. Kita nak bagi nampak dekat industri kita punya local industri bahawa kita boleh settlekan masalah diorang. Lagi kuat relation kita universiti dengan industri ni, senang cakap kalau kita tengok lagi scope lagi besar, lagi kuat lah negara. Sebab kita selesaikan masalah kita sendiri, kita tak payah alirkan tunai kita keluar untuk panggil orang luar. Sebab kita sendiri power apa. Macam tu lah yang saya masukkan. Okey, Apa soalan lagi? boleh kemukakan soalan? Okay je. Okey, Cik Farizal, yang berkaitan dengan cas perkhidmatan yang pihak UTM kenakan adalah 5%. So kami di UTM, kami hanya mengenakan cas perkhidmatan sebanyak 3% sahaja daripada total grant tersebut. Ini juga adalah maklumat kepada penyidik lah. Sebab kami pun 3% je? 3% je. Aduh. Tak apa. Kalau 3% macam ni para penyidik yang dikasihi sekalian. Kalau UTM buat 5%. UTM buat 3%. Ada balance 2% kan? 2% tu penyidik ambil jadi tambah dekat you punya honorarium. Nampak tak? Cik tak ada lah. So sekarang ni bab duit ni saya tak ada halangan. Dia terpulang kepada pihak universiti dan terpulang kepada penyelidik. So cuma orang kata sejujurnya kalau di dalam industri 5% bagi diorang tu sikit. Diorang rasa okey, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Tak ada satu pun setakat ni yang saya pergi bila dengar 5%, mahal ni. Tak ada. 20% mungkin mahal. Tapi 5% bagi diorang adalah sikit. 3% lagilah sikit tuan-tuan. Lagilah dia orang happy. Cuma saya takut nanti UTM tiba-tiba kalau you buka 3%, you nak naik 5%, mungkin the existing client akan persoalkan. So saya tak tahu lah UTM dah implement belum. 3 ke berapa persen tu dah officialkan ke belum. So terpulang. 3% tu kita dah implementkan untuk matching grant dengan grant-grant yang daripada industri lah. Cuma yang macam Cik Farizal cakap tadi kan, UTM pun dah kata 5% tu pun dah cukup rendah. Tapi kita kenakan lagi khidmat penyelidikan, cas perkhidmatan tu 3%. So kita sekarang ni, kita nak macam menggalakkan kita punya penyidik-penyidik UTM ni untuk menarik industri ni. Okey, nak promo. Mungkin permulaan sebagai tim UTM sekarang grant DTD sejujurnya saya tanya dah gerak ke belum? Dah ada tak yang daftar DTD di UTM? Belum setakat ni. Kita actually kita baru dapat sijil yang Cik Farizal maklumkan tadi daripada MOF tu dalam tahun lepas. Saya tahun lepas sijil tu.
So kita masa tahun lepas kan kita dalam PKP kan, mungkin banyak industri yang terkesan dengan PKP ni. So kita decide untuk tidak mulakan lah. So di sini kita memang nak secara agresif tahun ni, insyaAllah tahun ni kita nak implementkan secara agresif lah. Okay. So Cik Farizal, ada satu lagi soalan dalam chat room. Okey, boleh tak Encik daripada Dr. Chu Yun Hui juga, boleh tak Encik Farizal berkongsi pengalaman dengan lebih lanjut atas contoh yang awal tadi, macam mana DTD ini boleh cover talent development di industri untuk hantar staff sambung master atau PhD? Okay. Ini nampak cakap. Ini Silakan Encik Farizal. Dr. Yun si Dr. Chu Okay, Dr. Chu dia macam ni. Kalau contohnya company tu dia company nak cakap kita bagi contoh lah automotif buat enjin. Contoh Proton ke Pro 2 kan. Dia ada masalah untuk develop mungkin sistem baru dalam exhaust system untuk dia punya Myvi kan. Sebab kita nampak Myvi kat JB Tori ada terbang lintas longkang dekat Bukit Indah. Dia cakap dia nak terbang lintas sungai pula contohnya lah kan Myvi tu. So dia hantar engineer dia pergi dekat UTM untuk develop engine baru. So kita dihantar dia pergi UTM, okey boleh tak you nak develop satu engine baru untuk bagi dia lebih berkuasa. So you suggest kat diorang, okey contoh ada engineer dekat Pro 2 nak hantar lagi 2 orang lagi masuk untuk settlekan problem tu. So maksudnya research kat engine tu di-supervise oleh penyelidik dari UTM dan dia punya salah satu output research tu adalah menghasilkan 2 master student. So 2 master student tu tak semestinya student daripada UTM. Boleh juga 2 master student daripada part-time student daripada Pro 2. So you masukkan dia 2 part-time student tu dalam research tu. Dan kos untuk part-time student tu dimasukkan sekali dalam geran penyelidikan yang diberikan funding dia oleh Pro 2. So dekat situ Pro 2 akan ada okey untuk settlekan masalah enjin ni kita orang bagi sekian duit. Untuk talent development untuk selesaikan masalah tadi tu. Selesaikan kan kita buat research kan tapi ada 2 ada 2 student daripada Pro 2 yang akan settlekan masalah tu juga. So ambil sekali kos tu letak dalam satu geran penyelidikan. Dekat sini peranan researcher adalah buat proposal berkadaran dengan jumlah keseluruhan semua. Dan proposal tu dipersetujui oleh industri, industri masukkan duit. So dapatlah DTD. Output dia dekat situ adalah output research. Kita dah dapat selesaikan isu engine tadi. Kita dapat 2 master student. Itu output research dia. Macam tu. So automatik lah dia dapat 2 talent baru. Dan dia dapat selesaikan masalah tu. Kalau selesai, dia dapat selesaikan masalah, dapat 2. Output dia, salah satu daripada output research tu adalah selesaikan masalah dan 2 student master. 2 student PhD. Dah. Settle. Berdasarkan proposal. Sebab kalau FRGS ke apa, output pun kena ada bawa keluar apa tu, manpower talent ke apa, something like that. Saya tahu ingat sebab saya tak buat project management. Talent GRE. Talent kan. So sama lah, kita implement benda yang sama, cuma funding tu bukan kita keluarkan. Dah fakulti dapat duit, student master 2 orang pula, macam tu lah. Itu Dr. Chu. Clear Dr. Chu? Okay, Dr. Chu reply yes, clear and thank you. Welcome. Alright. So Cik Farizal, DTD ni dia actually total amount yang dimasukkan ke dalam universiti atas satu projek. Projek tu bila dia macam Cik Farizal tadi maklumkan, projek tu ada part of research, ada part of talent. On that total amount, company boleh claim DTD daripada situ. Betul tak? Betul. Betul lah tu. Walaupun betul. nanti ada
Jadi macam kalau kita kat universiti ni kan kita ada pecahan vote, pembelian aset, material, vote yang berlainan kan. So nanti team of DTD ni dia akan refer hanya kepada total amount of distribution from industry saja. Betul tak? Ya. So kita kat situ, ya, betul. Masuk, bila dah masuk, bila duit tu dah masuk kan, kita akan buat pecah-pecahan kepada vote kan, 52, vote 21, vote 29, V29, V11, pelantikan apa semua kita akan masukkan dalam satu grant kan. Kalau itu kat UTM macam tu lah, dia akan masukkan dalam satu sister radis, dalam tu ada semua detail, agihkan ikut tabung dan spend based on their tabung lah. So biasanya memang macam tu, sama je. Berapa yang masuk, itu yang kita generate receipt dan kita tolong pre-fillkan form untuk claim DTD tu dan kita pulang balik borang tu kepada industri. Diorang lah settlekan lepas tu. Yang penting kita dah bagi segala dokumen diperlukan untuk diorang claim DTD. Macam tu. Okay, terima kasih Cik Faizal. Saya ada satu, ini banyak soalan saya nak tanya dengan Cik Faizal. So sambil itu Silakan. saya share sekali dengan penyidik-penyidik ITEM lah. Boleh tak Cik Faizal sharekan dokumen-dokumen yang akan disediakan oleh RMC UTM kepada industri? Oh, dokumen tu. Sekejap Ada. Dokumen. Sekejap. Ini borang lama. Dia ada borang baru tau. Borang company detail perempuan. Ada borang yang latest punya. Sekejap Dia ada borang dia yang latest ni. Sekejap, saya kena buka folder sekejap. So Okey, tak apa Cik Faizal. Ambil masa. Sekejap. Sebab Sekejap. kita nak tengok secara in detail kan. Takut benda ni kita tak salah step apa boleh ada isu nantilah on the ni. Better kita macam lebih in detail kan. Okay. So ni ada satu. Okay, biotex. Okay, sekejap. Pure concept rang 3 LHDN latest. Okay. Okay, saya sharekan Okay, nampak Okay, so ni adalah salah satu borang yang kita perlu hantar lah Ni contoh dia. Contoh borang ni lah. So kita bantu isi contohnya nama syarikat, tahun taksiran 2020, alamat dia, nombor telefon, lepas tu galangan sedang dinikmati ni kita masukkan kat sini. Tuntutan 2 kali cukai. Kita tolong pre-fillkan form ni je. Ni tengok amount tunai yang dia masukkan. Dia ni company ni dia masukkan banyak kali tau. So waktu yang kali ni bulan 3 yang lepas dia masukkan 2,300. So jumlah sumbangan tunai dia masukkan 2,353. So kita tolong kira kan, kita tolong isikan kat sini. Okay, kita tolong isikan kat sini. So yang ni kita masukkanlah apa tajuk projek dia, siapa institut pendidikan kat sini, RMC, ni semua masuklah, jumlah gross projek keseluruhan semua masuk. Lepas tu bahagian ni adalah yang dia isi.
Yang ini company isi muka surat 5 daripada 5 ni. Ni saya rasa borang ni pihak UTM ada kot borang ni. Kalau tak ada pun saya boleh je nak pass kejap lagi. Okay, so ni pula adalah company details. Ni borang company details ni kita orang bagi dekat company untuk isi lah. Kalau contohnya bila dia isi ni, borang ni kan bila dia isi, dia bantu kita untuk pre-fill form dia tau. Minta alamat, minta semualah ni. Apa company ni buat, background sikit, punya basis period dia, siapa PIC dia. Antara yang kritikal ni macam alamat lah. Alamat sangat kritikal lah sebab kita nak courier dia punya borang tadi tu kan, borang LHDN tu kita nak hantar dengan resit rasmi. So macam UTM kita pakai pos laju, tapi saya macam masih sedikit tak berpuas hati lah sebab dia lalu banyak tangan tau. Resit ni lalu banyak tangan dan bila guna centralized ni dia macam susah nak dapat tracking number. So sebenarnya saya dalam proses untuk menjadikan bahawa lepas ni unit DTD RMC ni ada dia punya task force DTD ni ada dia punya postman rasmi dia lah. Maksudnya kita pajak dengan JNT ke, pajak dengan GDEX ke. So surat tu tak payah lalu central sebab senang kita nak track kalau apa-apa jadilah. Sebab dia rasmi dia boleh keluar sekali kan. Dia rasmi boleh keluar sekali je macam tu. So lagi satu dokumen DTD, surat pengajuan cukai. Okay, so lagi satu kita orang bagi dia orang satu cover letter. Cover letter ni contohnya macam ni lah kan. Company ni kita bagi dia alamat apa semua, pengesahan tajaan. So bila kita kasih pengesahan tajaan ni, kita macam cover letter ni kepada LHDN lah, akan ada kepala surat kat sini, kepala surat UTM apa semua. Dan kita bagi details dan ditandatangani oleh pegawai besar RMC UTM lah. So kat sini bila kita bagi ni, maksudnya memang ini tak payah tau patutnya. Tak payah bagi pun sebenarnya. LHDN tak nak pun ni. Tapi bila kita bagi ni, dia macam value added. Dan saya yakin sebab dokumen sokongan ni lah, setakat ni tak ada satu pun LHDN datang inquire kat kita orang tau. Betul ke you bagi syarikat ni buat DTD? Tak ada. Dan tak ada audit pun yang datang pergi korek maklumat. Ni tengok vote kita bla bla bla. Tak ada. Sebab dia orang confident lah dengan kita orang punya cara kita bagi tu, dokumen sokongan ada, surat tu ada, surat ni ada. So smooth transaction lah. Ni antara benda-benda yang kita value added kan kepada kita punya servis. Sebab itu kita charge 5% tau. At least 5% dia rasa okay, 5% ni berbaloi lah, tak ada masalah dengan LHDN. Dah happy. Macam tu. Dia dah macam resit rasmi pun kita pihak universiti yang keluarkan kan, Cik Faizal? Betul. Ya betul. Pihak universiti yang keluarkan resit rasmi. So dalam seminar ni pun kita ada invite juga orang bendahari macam untuk makluman berkaitan dengan ini. Okay. Kita orang dalam proses nak ada bendahari kecil sendiri yang terpisah dia punya senang cakap dekat UTM tengah dalam proses yang mana research ada dia punya bendahari dia sendiri tau. Dia tak kacau bendahari besar. So lepas ni saya amat berharap lah pada masa akan datang resit apa semua di-generate oleh tim bendahari yang pada satu bumbung dengan kita orang lah. So bila satu bumbung ni senang lah sikit kan. Boleh panjat tangga ni atas kalau nak bertekak kan. Tak payah nak tunggu ke sana ke sini. So kita senang lah kalau nak communicate tu. Communicate tu senang dan dia lagi cepat. Macam tu. Tu harapan tim kami lah supaya dapat lagi smooth outkan proses-proses macam ni lah. Dapat receipt apa semua lagi cepat lagi bagus. Boleh up sikit service charge. Daripada 5 naik 7 ke. Macam tu. Okay, terima kasih. Sama. Macam yang tadi Cik Faizal cakap pasal berkaitan dengan bendahari tu kan. Kita pun macam saya dah maklumkan kita proses-proses kita berbeza kan.
So dekat kita kat KRIM ni kita dah ada zoning dah, benar zoning kewangan pendidikan. So kita dah ada macam tim kewangan KRIM sendiri yang akan Bagus. proses-proses peraturan kewangan apa semua. Terbaik. Dah ada tu step dia tu. Step dah ada. Bagus. Okey, Okey. penyidik kita open lagi soalan sementara ada masa lagi ni. Tu lah. Tanya je nak tanya apa-apa. Cik Farizal, Salam. saya hari ini sekali lagi berkaitan dengan vote tu, dia ada tak limit certain vote yang tak boleh guna ke, ataupun macam contoh kalau kita nak buat conference ke apa ke, ataupun kita nak buat bengkel ke, ada maksimum ke, ataupun ada vote yang tak boleh digunakan ke? Okey. Alright. Okay, terima kasih atas soalan ni Dr. Hariri. So sekarang ni kalau kita fikir ini biasalah bila kita dah terbiasa dengan GUP, dah terbiasa dengan FRJS, PRJS. PRJS tak boleh pergi pameran. Dan macam-macam lagi GSGS lain GSGS tu maksudnya government scheme lah kan. So government scheme ni memang dia ada limitation. So manakala kalau dalam TD ni tak ada limitation. Tak ada limitation, you nak letak 90% dekat travelling. Kalau memang nature of the research tu kena travel lah kan. Kutip sampel dekat 70 biji telaga contoh. So memang travelling sajalah. Memang banyak kat travelling lah. Memang V21 dia penuh lah kan. So boleh, tak ada masalah. Dia based on nature of the research. Dan tak ada limitation dekat mana-mana. Nak environment, nak adjust pun tak ada masalah. Andai kata you rasa okey, yang ini saya perlukan satu kali untuk pergi pameran dan belanja dia RM10,000 untuk masuk pameran. So tulis kat dalam proposal. So andai kata company untuk industri endorse proposal kita tu, maksudnya green light lah, tak kisah, tak ada masalah. Dan andai kata kalau contohnya tengah-tengah buat research ada balance RM10,000 lah ni kalau pergi masuk pameran bagus juga ni, boleh bagi pendedahan kepada both party, kepada syarikat dan juga UTM. So maksudnya dekat pameran tu nanti ada dua logo dekat poster kan. Poster company ada, poster UTM pun ada, logo UTM ada, logo company pun ada dekat satu pameran tu. So kita beritahulah dekat pihak industri, okey cik, kita ada peluang untuk you marketing sikit, tapi ada cost sikit lah untuk pameran ni. Dan boleh tak kalau diberikan kelulusan, you email je dia, boleh tak diberikan kelulusan RM10,000 daripada jumlah grant ni untuk saya masuk pameran. Kalau di UTM, andai kata benda tu tak ada dalam proposal dan penyidik hantar satu email rasmi meminta kelulusan daripada pihak penaja. So penaja kata okey, jalan. Jalan lah. Macam tu. Simple je. Dan tak payah risau pasal macam GSGS lain lah sebab dia memang bukan duit government pun. Tak ada limit lah biasanya. Okey, PM Hariri okey. Soalan. Okey, terima kasih. Terima kasih. Sama. Okey, kita buka lagi soalan. Maybe dalam Tanya lagi. Kalau ada siapa. Sebab selepas ni saya sebelum kita nak mengakhiri kita punya siri seminar ni, saya ada nak tunjukkan sedikit lah kita punya pada pendidik-pendidik UTM berkaitan dengan proses-proses yang perlu dilakukan dalam UTM sendiri sebab peraturan kita macam mana kita punya MOA, and then kejap lagi saya akan briefkan lah kepada pendidik. So sementara ni kita dalam masa maybe 10 to 15 minutes kita open lagi soalan kepada penyidik yang ada soalan nak boleh ajukan kepada Cik Farizal. Silakan. Soalan cadangan ke boleh. Saya tak kisah. Kalau rasa macam nak kolaborasi dengan UTM pun boleh. Kolaborasi rasa macam kita perlukan mungkin apa yang kita ada yang UTM ada, UTM tak ada, apa yang UTM tak ada, UTM ada. So kita boleh collaborate lah sebab saya sebenarnya dalam fasa nak buat satu projek kolaborasi di TD secara besar-besaran tau. Maksudnya kita contohnya lah saya tak tahu macam mana nak paperwork kan dia. Mungkin kalau ada yang boleh sama-sama
daripada UTM yang nak join venture kan. Contohnya kita buat kolaborasi antara UTM dengan UTM. UTM maksudnya kita cross apa, macam grant CRG lah. Tapi CRG yang ni universiti keluar duit sikit, UTM keluar duit sikit, UTM keluar duit sikit, Uniza keluar duit sikit buat satu grant kan. Tapi ni tak, ni macam bila kita nak industri bagi duit, kita bagi 100,000, 50,000 park dekat UTM, 50,000 park dekat UTM, ada 2 expert, selesaikan satu masalah, dua-dua dapat apa nama, dua-dua orang dapat honorium, dan charges mungkin 5% tu kita bagi dua. Macam tu lah. Macam tu. Itulah yang saya cuba cadangkan lah. Tapi tengok nanti kalau boleh ke tak, tu kira dalam planning je lah. Kira kita nak cross, kita nak luaskan lagi pengaruh universiti terhadap industri dengan kita collaborate sama universiti. Tu kira macam planning saya dengan tim DTD UTM. Okey, Cik Farizal ada satu soalan lagi daripada Dr. Ismail bin Abu Shah. Dia tanya, boleh berikan berapa banyak syarikat sehingga kini yang telah terlibat berserta dengan jumlah nilai terkumpul ringgit dalam program ini di UTM? Okey, jap saya buka sistem jap. Bagi saya 2 minit. Okey, boleh. Silakan. Jap Banyak juga rasanya ni, tapi kita tengoklah. Ini data yang saya tarik je terus daripada sistem pengurusan geran UTM. Jumlah company, so maksudnya kalau jumlah company dia unique number lah kan. Okay. Okey, jumlah geran ada 264 semenjak daripada 2017. 64, lepas tu amount dia 20,600,168. Lepas tu syarikat pula. Alamak, syarikat berapa jumlah syarikat tak ada pula cik. Saya tak, data dia tak sampai fill syarikat. So saya boleh bagi tu je lah. Sebab kalau syarikat tu dia kena minta dengan pegawai data dekat RMC, dia pegawai data. Tu lain sikit lah dia punya cerita dia. So far 264 grant dan jumlah keseluruhan adalah 20,600,168 ringgit. Setakat daripada 2017 yang berdaftar di dalam sistem Radis lah, TM. Tu. Repeat customer ada, customer lari pun ada, macam-macam. Nak cerita tak pasal customer lari? Baru dapat settlement ni. Boleh. Cerita ada syarikat. Okay, so kadang-kadang bila kita berkomunikasi dengan company-company gegasi ni kan, company-company gegasi ni dia punya politik dia pun lagi dahsyat sebenarnya. Dan contohnya company gegasi ni dia contohnya dia bagi kepada 5 bahagian, company besar
bagi kepada 5 dia punya department lah. Dia sesama department tu dia nak tonjolkan siapa paling power tau. So dia nak collaborate dengan universiti, nak tunjuk siapa yang power. So dia janji. So sekali satu hari tu dia punya boss kepada 5 company, dia punya main company ni CEO dia tukar orang. So CEO tukar orang. So kita punya penyelidik dah ada 3 projek yang dah start keluar duit tanpa ada duit masuk pun daripada company tu untuk buat travel ke tempat dia orang apa semua kan. So tiba-tiba dia batalkan projek, MOA pun tak keluar lagi tau. MOA pun tak keluar lagi. So dekat sini universiti main peranan. Bila kita dah nampak dekat 40,000 yang dah dibelanjakan oleh penyelidik own pocket money daripada penyelidik punya duit pocket untuk buat research, untuk 3 projek research. So dekat sini kita orang punya abah-abah kita orang yang top-top punya akan pergi kat company tu approach dan akhirnya dapat apa nama duit pampasan lah. Duit pampasan sebab cancel projek yang dah ongoing kan walaupun tak ada MOA. So kita orang dapat claim balik duit yang dibelanjakan untuk projek yang dibatalkan tu. Amount dia lebih kurang dalam 40 berapa ribu, banyak jugalah. So senang cerita buat DTD ni adalah risiko dia. Sentiasa buat apa-apa pun ada risiko. Dia tak semestinya semuanya cantik, semuanya pelangi, semuanya unicorn, tak. Dia ada dia punya the ugly side jugalah. Nak bila kita berurusan dengan company-company besar ni, kena berhati-hati sikit. Macam tu. Ada a few company besar yang macam yang nak abuse the system. Company, senang cerita saya bagi hint, dia adalah company logistik paling besar sekali kat Malaysia. Okay. Dia nak abuse system. So kita back off lah. Kita sorry, minta maaf, kami tak boleh nak buat. Cakap terus terang. Sebab bila kita pergi as orang sebagai universiti ni, kita kena jaga nama baik universiti kita lah. Even though dia siap bagi offer, okay, kalau you dapat ni, kita orang bagi more than 5% kepada UTM sebagai sebagai upah. So kena berhati-hati di situ lah. Dan amount dia tak kecil lah, amount dia sangat besar. Amount dia like 16 lah. 16 tau, 1 grant. Berani tak berani je lah. Itu kalau ambil memang confirm saya dah pakai baju oren lah sekarang ni. Pakai nasi kawah. Teruskan kalau ada soalan. Okey, boleh satu atau dua soalan lagi. Kepada Encik Farizal, kalau ada soalan boleh tanyakan. Sila. Okey, nampak seperti macam mungkin dah tak ada soalan buat masa ni. Apa-apa nanti saya mukakan soalan secara email ke atau apa-apa platform yang boleh hubungi saya di KRIM. Okey, kepada penyidik lah. So sementara kita pergi kepada rumusan, saya ada nak tunjukkan sedikit prosedur-prosedur yang perlu dipatuhi di UTM. Ini untuk makluman kepada penyidik UTM. So saya sharekan skrin saya, Encik Faizal. Okey, sila. Okey, boleh nampak untuk proses kerja double tax deduction peringkat universiti di UTM secara specifically. Okey. Okey, ini flowchart di mana yang para penyidik perlu patuhilah untuk proses memulakan suatu kerja geran penyelidikan yang akan melibatkan DTD, double tax deduction. Okey, untuk step yang pertama iaitu penyelidik itu sendiri
perlu berurusan dengan syarikat macam Cik Fariza cakap tadi, apa kepakaran yang kami boleh solvekan untuk masalah isu di syarikat tu, memang fokusly kepada aktiviti kerjasama R&D lah. Okey, untuk step yang kedua iaitu berfokus kepada syarikat. Jika syarikat itu berminat, syarikat atau iaitu pemberi dana perlu mengeluarkan surat niat lah, LOI, letter of intent berkaitan dengan tawaran projek penyidikan yang disetujui pada perbincangan terdahulu ke, yang mana penyidik telah pergi ke syarikat untuk berbincang dengan syarikat berkaitan dengan projek-projek penyidikan yang berpotensi. So back kepada step yang ketiga, iaitu penyidik itu sendiri semula, penyidik perlu menyediakan dokumen perjanjian dan maklumkan kepada KRIM, UTM, yang bahawa syarikat tersebut ingin memohon DTD. So nanti untuk next step yang itu step keempat, di peringkat KRIM kami akan menyemak kertas cadangan, iaitu proposal kelayakan syarikat pemberi dana, yang macam Cik Fariza tadi maklumkan, syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh syarikat tu dalam memohon DTD ni. Jika dokumen-dokumen tersebut semua lengkap apa semua, untuk part 5 ada 2 bahagian yang dipecahkan, iaitu yang pertama 5A, pihak KRIM akan mendaftarkan projek setelah dokumen perjanjian telah lengkap, iaitu MOA telah ditandatangani oleh kedua-dua pihak dan telah dimatikan stem hasil di LHDN. Ini adalah dokumen rasmi dalam menjalankan projek kerjasama sebagai satu perjanjian. Yang ke-5B iaitu syarikat. Apabila syarikat dah berpuas hati dengan apa semua dokumen-dokumen tersebut, syarikat boleh menyalurkan dana tersebut ke akaun UTM. Seperti yang saya cakap tadi, setelah perjanjian dokumentasi, segala perjanjian telah dilengkapi dan ditandangani oleh kedua-dua belah pihak, iaitu syarikat dan universiti. So untuk peringkat yang ke-6, iaitu pihak bendahari universiti boleh mengeluarkan rasmi kepada syarikat lah, yang macam dokumen as a document kepada syarikat dalam menuntut DTD. Dan yang ke-7, pihak KRIM akan menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh syarikat untuk membuat tuntutan DTD, iaitu borang 3 yang seperti Cik Fariza ada share tadi, yang mana kita kena lengkapkan dokumen-dokumen maklumat syarikat tersebut, berapa banyak tuntutan yang ingin dituntut, alamat syarikat apa semua. And then sebagai added value, kita juga sedia untuk mengeluarkan surat pengesahan yang seperti Cik Fariza contoh tadi, surat pengesahan penajaan sumbangan untuk projek penyelidikan. Dan selepas dokumen-dokumen itu lengkap, kita akan serahkan kepada syarikat untuk proses seterusnya di peringkat syarikat. Itu bergantung kepada accountant syarikat lah. Betul tak Cik Fariza? Untuk membuat dalam tak silap saya dalam e-filing LHDN untuk membuat proses tuntutan DTD ni lah. Ini basically flowchart dia. Ini adalah secara in detail lah proses kerja yang di peringkat UTM. Saya pun ada tunjukkan contoh rasmi-rasmi yang dikeluarkan oleh bendahari UTM. This one is contoh surat pengesahan penajaan syarikat. Ini borang lama. Okey, itu saja sharing saya daripada saya. So untuk di peringkat KRIM, saya dan Cik Azman bin Ma'aris, iaitu penolong berdaftarkan, hanya pegawai yang bertanggungjawab lah untuk menguruskan proses-proses DTD ni. Kita ada juga beberapa penyidik telah hubungi saya dan Cik Azman untuk macam mana kita nak tahu proses-proses DTD ni. Okay, basically macam yang kalau dalam peraturan dalam Akta Cukai Pendapatan 1967 tu, dia ada maklumkan sekejap saya tunjukkan. Okay. This one adalah untuk proses kerja di syarikat lah. So yang mana saya ada kotakkan garisan putus ni adalah di peringkat universiti lah.
Sekejap saya cuba zoomkan supaya nampak. Okey, ini apa yang saya tarik keluar daripada Akta Cukai Pendapatan 1967 tu, iaitu memenuhi definisi R&D dan diikuti kriteria kelayakan R&D, iaitu mempunyai objektif pendidikan berkaitan. Yang kedua, B, melibatkan perkara yang baharu, novelty atau risiko teknikal. Yang ketiga, C, sistematik penyiasatan dan eksperimen SIE di dalam bidang sains dan teknologi. Tapi seperti yang macam PM Hariri maklumkan tadi, kita macam mana sains sosial ni nak relatekan untuk tuntutan proses DTD. Cik Farizal tadi pun dah terangkan, mesti ada elemen sains dan teknologi berkaitan dengan tools yang digunakan pakai. Betul kan Cik Farizal? Betul. So kita bergantung kepada kita bagaimana kita dalam penulisan proposal tu kita nak relatekan sains dan teknologi tu. This one. Okay, setakat ni itu sharing daripada saya. Apa-apa kalau penyelidik bolehlah menggunakan networking yang sedia ada sekarang atau nak explore lagi besar ke dia punya coverage. Kalau nak paling mudah sekarang ni kita gunakan networking yang sedia ada. Mana-mana syarikat yang telah kita buat buat matching grant, PPRN, yang mana dah ada dalam contact list kita. Kita boleh approach syarikat tu untuk buat kerjasama baru, grant penyelidikan yang boleh mereka tuntut DTD ni. Dia actually memberi win-win situation lah bagi saya. Di mana kita dapat dana untuk menjalankan penyidikan, and then syarikat basically dia dapat pengurangan double tax deduction, and then syarikat juga kalau yang syarikat Sdn Bhd walaupun tak besar, maybe dia tak ada R&D department, dia boleh menggunakan kepakaran kita as a R&D department melalui grant penyelidikan ni. Ya. Okay. So untuk attendance list, saya dah ada attachkan link kat dalam chat room ni. Participants boleh klik untuk isi maklumat ni, kita akan mohonkan CPD. So kita buka lagi, maybe last question lah daripada penyidik. Ada apa-apa sebelum kita tamatkan siri seminar ni? Kalau ada soalan silakan, jangan segan-segan. Sementara ada pegawai yang tanggungjawab menguruskan DTD dah daripada 2017 lah Encik Faizal. Lebih kurang lah 2017 lah. Saya juga nak maklumkan, kalau misal kata penyelidik nak convincekan, dia actually kalau kita nak convincekan syarikat tu yang kita ada DTD ni, kita sebenarnya ada sijil yang oleh MOF. Tetapi sijil tu kita tak boleh exposekan sewenang-wenangnya tau. Tapi di KRIM kita telah buat satu approach yang mana kita dah sediakan satu surat. Macam mana tu? Surat. Ini adalah surat yang kita telah draftkan, di mana kita galakkan penyelidik ni untuk macam nak tunjukkan kepada industri yang di mana kita ada sijil 34B ni untuk DTD. Yang this one kita penyelidik boleh bawa atau tunjukkan atau forward ke WhatsApp ke apa secara privately lah, tapi jangan secara general pada WhatsApp ke apa, jangan. Tapi ini kita benarkan, and then kalau penyelidik tu tersebut dia ingin mengadakan perbincangan dengan pihak syarikat berkaitan dengan proses DTD ni, bagaimana kiraan dengan apa semua kelayakan syarikat tersebut, saya dan Cik Azman kami approach pada penyelidik ni, kami boleh join sekali untuk proses perbincangan tu, di mana kita of course kita kat sini kat KRI kita buat pengurusan penyelidikan. Maybe kalau ada penglibatan daripada pegawai daripada RMC, KRIM, untuk convincekan syarikat tu, possibility dia akan lebih tinggi lah.
Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita akhiri siri seminar? Saya nak tanya sikit last soalan boleh? Boleh, silakan. Saya Dr. Chu. Encik Fariza, saya nak tanya kalau Yes, saya. tadi Encik Fariza kan share banyak sekarang projek UTM yang DTD ni banyak juga yang software kan. Saya nak tahu biasa duration DTD projek ni berapa lama? Adakah within 1 year atau beberapa tahun secara average lah kalau untuk develop software katakan. Okay, kalau develop software dia tricky sikit tau. Ada company yang suka, yang ini berdasarkan pengalaman saya join lecturer penyidik pergi kan. Ada company yang dia suka ambil beli software tu dengan kita, maintenance pun kita buat. Ada company yang bila dia beli software, dia hantar dia punya technical team sekali boleh study software tu dan diorang boleh maintain afterwards. Maksudnya bukan kita maintain. So andai kata kalau yang perlukan maintain ni, kita boleh buat research yang berlanjutan lah. Maksudnya dia punya research dia untuk develop sistem mungkin 6 bulan sebab kita orang ambil paling ringkas, paling sekejap 6 bulan. Sebab kalau kurang daripada 6 bulan, dia dah jadi macam consultant tau. Dia dah bukan research. Dia macam sekejap sangat. So research kita ambil minimum 6 bulan. So dia adalah memang research lah kalau ada 6 bulan ke atas kan. So contohnya untuk maintenance. Maintenance pula kalau macam yang jenis perlukan maintenance tahunan, bila ada problem ke, dia nak upgrade ke, pergi kepada maintenance kan. Kita orang akan tak, kalau boleh jangan jadikan dia sebagai research lah. Sebab dia agak risky untuk jadikan dia research. Kita akan pergi kepada spin-off dan jadikan dia consultation part untuk develop software ni. Kalau macam mana develop software tu memang khas untuk selesaikan satu masalah, maksudnya dia punya staff dia datang, buat sama-sama dan lepas tu lepas kita handover, apa-apa maintenance diorang buat sendiri, yes itu boleh jadi research. Kalau yang Maksudnya perlukan kalau maksudnya kalau ada bahagian yang maintenance tu, jadi jangan masukkan maintenance tu dalam projek DTD. Tapi katakanlah sebab biasanya dia ada research dan kita biasa akan develop application, contohnya dashboard ke apa benda kan. Jadi maintenance tu keluarkan daripada bahagian DTD punya projek tu lah. Maksud macam tu ya. So you dapat DTD sekali tapi maintenance tu mungkin go through vendor lah. Maksudnya penyelidik dah jadi vendor lah kat situ untuk maintenance. So you split kan dia. Macam tu selamat, maksudnya win-win lah. Company dapat DTD untuk development tapi maintenance tu dia bayar as vendor. Maksudnya mungkin kan biasa subscription fees kan. Tahunan. Biasa normally bila kita buat software lepas tu untuk maintenance apa dia ada subscription kan. So tu mungkin boleh masuk spin-off. Spin-off UTM. UTM ada spin-off kan? SC ada spin-off kan, Fakulti Komputer. Kalau ada lah, boleh je buat macam tu. Tapi saya suggest macam tu lah sebab bila dah maintenance kita susah nak jadikan dia research tau. Apa yang kita nak jadikan dia proposal sebagai maintenance kepada research. Unless you boleh buat proposal untuk setiap tahun punya maintenance tu dan you boleh declare dia, masukkan dia sebagai grant, itu penyelidik punya creativity. Itu saya tak tahu. Itu depend on you punya creativity lah Dr. Chu. Kalau you boleh jadikan dia proposal, okay. Satu soalan sambungan daripada tadi. Tadi Encik Farida kata research. So, maksudnya elemen research saja yang boleh buat DTD. Kalau development tak boleh buat DTD ke? Development boleh. Maksud saya sekarang ni lepas dah develop ada maintenance kan, untuk software kan ada maintenance kan. Maksudnya dia akan datang, dia akan okay, saya nak tambah ni lah, nak tambah field yang ni. Field sekian. So dia itu kalau macam doktor kata okay, bila dia nak tambah ni, nak tambah sekian field ni, dia nak upgrade dia punya software ke apa dan perlukan 6 bulan ke. Kalau 6 bulan tu tak semestinya research atau development 6 bulan tau. Saya selalu bagi idea. Kalau 6 bulan, kalau you boleh settle dalam masa 3 bulan, you buatlah 3 bulan tu untuk development. The next 3 bulan tu observation. So you boleh dapat 6 bulan. Atas kertas 6 bulan. Tapi pada hakikatnya dia 3 bulan plus 3 bulan. So 3 bulan development, 3 bulan observation. So jadikan dia minimum 6 bulan. Walaupun you boleh settlekan dalam masa 3 bulan. So dia jadi research. Okay. Itu dia punya faham. cara
cara kita nak dapatkan situasi yang kita boleh dapat di TD lah. Kita bukan abuse tau. Kita just jadikan proposal tu kita punya weapon lah. Okay, terima kasih. Okay. Sama. Terima kasih Dr. Chu. Okey. Ada soalan lagi? Boleh kemukakan? Kita dah hampir ke penghujung Okey, Cik Farizal, nampaknya kita dah sampai ke so sekarang ni bagi sesi perkongsian ni sangat membantu kepada pihak UTM lah. Terima kasih kepada pihak KRIM, kepada Cik Farizal atas kesudian untuk berkongsi dengan cara-cara mempromosikan peraturan-peraturan, bagaimana kita nak tacklekan dengan syarikat ni, bagaimana kita nak convincekan syarikat dalam menjalinkan kerjasama penyelidikan. In the future, hopefully kita akan selalu keep in touch between RMC and RMC supaya kita tak ada sama-sama, kita adik abang kan. Boleh. Okey, kepada penyelidik-penyelidik, saya ada attachkan form untuk attendance list. Boleh isi dekat situ. Nanti kita akan cuba claimkan mata CPD kepada peserta-peserta yang menyertai siri seminar ni. So sekarang ni open kepada penyelidik-penyelidik untuk memulakan gerak langkah bagaimana untuk mendapatkan dan mengconvincekan syarikat-syarikat dalam untuk menyumbangkan dana dalam proses penyelidikan ni supaya kita dua-dua belah pihak boleh mendapat benefit daripada kerjasama ni. Okey, Cik Farizal daripada Dr. Chu tadi dia kata thank you Cik Farizal and KRIM, very helpful sharing. So hopefully after this seminar kita sama-sama kita boleh meningkatkan prestasi penyelidikan kita lah di UTM. Okey, bagi pihak KRIM saya ucapkan ribuan terima kasih Cik Farizal. Apa-apa pun keep in touch. Okey. Alright. Terima kasih banyak. Tak diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.